Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha bersama dalam Melaka Memilih. Kini saya berada di hujung negeri Melaka di sempadan Muar Negeri Johor dan pastinya DUN ini menjadi tumpuan iaitu N28 Sungai Rambai. Pada 2018, DUN ini dimenangi dengan majoriti yang agak selesa iaitu calon dari Barisan Nasional dan sinonim Sungai Rambai dengan kubu kuat Barisan Nasional sejak beberapa pilihan raya yang lepas. Tetapi kali ini untuk 2021 pastinya tumpuan kepada calon yang ditampilkan dan apatah lagi akan bertarung 4 penjuru di Sungai Rambai. Jadi saya akan bersama dengan Farzana Haryani Muhammad Nasir, calon termuda dari Pakatan Harapan untuk pilihan raya negeri Melaka. Farzana, terima kasih kerana bersama Esrawani pada hari ini. Terima kasih kerana menjemput saya. Ya, Farzana, mengapa agaknya menampilkan diri sebagai calon di N28? Adakah sudah membuat kerja sepanjang kataupun isu-isu politik di negeri Melaka ataupun tiba-tiba dicalonkan oleh pihak pimpinan ataupun bagaimana sebenarnya? Okey, sebenarnya saya ceritakan sikit latar belakang saya. Sejak sekolah menengah lagi, saya sebenarnya dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga politik. So sejak sekolah menengah lagi saya sudah bergiat aktif dalam politik mengikuti ayah saya iaitu Naib Ketua Cabang Tangga Batu, ayah saya Muhammad Nasir, Naib Ketua Cabang Tangga Batu. So kerja-kerja berkempen, ceramah kelompok, mesyuarat dan sebagainya memang saya dah terbiasa. Lagipun ayah saya merupakan pemilik kedai makan di Bukit Rambai. So saya sudah bersama-sama membuat kita dah bergaul dengan masyarakat. So kita dah tahu cara-cara untuk bergaul dengan masyarakat semua tu. So saya memang dah biasa. Selepas membantu ayah di kedai makan, saya sambung di kerja politik pula. Selepas itu bagaimana saya boleh ke sini? Saya sebenarnya tidak sangka yang saya akan dipilih sebagai calon di Sungai Rambai. Tapi saya juga amat berbesar hati untuk bertanding di kawasan ini walaupun saya kurang biasa dengan kawasan ini. Tapi insya-Allah saya akan lakukan yang terbaik semua atas arahan pimpinan pusat. Tapi insya-Allah semuanya dipermudahkan. Bagi Farzana sendirilah untuk pilihan raya negeri Melaka, apa pandangan Farzana? Adakah ia merupakan suatu yang terpaksa dilakukan oleh rakyat negeri Melaka akibat pembubaran DUN, tetapi sebagai anak muda sebelum ditampilkan sebagai calon pastinya ada pandangan tersendiri tentang situasi politik negeri Melaka. Apa pandangan Farzana? Pada pandangan saya, patutnya patutnya PRN Melaka tidak patut diadakan sebabnya dengan SOP COVID-19 contohnya. So tapi bila dah dibubarkan dan PRN Melaka diadakan, so kita move on. Kita bertanding, kita lawan sampai menang. Jadi untuk Sungai Rambai pastinya ia merupakan satu kawasan yang bukan mudah untuk calon paling muda seperti Farzana. Apa sebenarnya yang akan ditawarkan jika dipilih oleh pemilih di Sungai Rambai ini? Sebagai calon muda, Nana memang sebagai calon muda dan sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, Nana tahu bagaimana seorang pelajar, seorang mahasiswa menghadapi pembelajaran dalam talian tetapi mempunyai rangkaian internet yang sangat lemah. So apa yang nak bawa ialah nak menambah baikkan rangkaian internet di Sungai Rambai kerana bila kita internet tu lemah, kita rasa macam tekanan tau. Kita susah nak buat kerja, susah nak fokus untuk buat kerja. Tapi selepas itu pula untuk dengan adanya rangkaian internet yang kuat, kita pun boleh adanya digital ekonomi, terciptanya digital ekonomi. Melalui ekonomi, kita boleh membangunkan ekonomi di Sungai Rambai lah. So Nana akan fokuskan keusahawanan itu untuk anak muda dan untuk wanita khususnya. Bagi Nana, itu isu-isu yang ingin digembeling dan diangkat ke pihak pentadbiran kerajaan jika dipilih. Tetapi adakah Nana terasa terasing ataupun rasa awkward apabila ialah calon muda masih belajar lagi, kataupun pengalaman politik itu agak kata raw kan, agak awal lagi pelibatan dalam Serikandi Keadilan. Tetapi mungkin akibat pandemik COVID-19 dengan SOP yang amat ketat oleh SPR,
Adakah itu merupakan satu kelebihan ataupun kekurangan juga kerana tidak boleh berkempen secara fizikal, tetapi pastinya tim nampaknya didokong oleh anak-anak muda Sri Kandi dan juga pemuda keadilan ni. Mungkin itu satu kelebihan juga. Apa pandangan Nana tentang itu? Bagi Nana, cabaran mestilah ada. Di mana-mana pun memang ada cabaran tersendiri. Cuma Nana bersedia untuk menghadapi cabaran tersebut. Dan Nana juga, bagi Nana PRM Melaka ni memang ada cabaran. So memang kita akan tempuh. Seperti yang Nana cakap tadi, Nana memang sudah biasa sejak daripada sekolah menengah lagi Nana berkhidmat untuk masyarakat, menyantuni rakyat. Dalam Sri Kandi Keadilan pun kita orang ada buat program-program menyantuni anak yatim, program back to school untuk anak yatim. Dalam mahasiswa keadilan juga kita buat nadi siswa rakyat. Kita memang menekankan untuk kebajikan mahasiswa. So memang Nana sudah terbiasa dan alhamdulillah rakyat-rakyat di Sungai Rambai pun terima kehadiran Nana dengan sangat baik. Memang dia meraihkan kehadiran Nana, alhamdulillah. Setakat dah masuk ataupun mungkin ini merupakan pusingan pertama kempen. So far bagaimana reaksi penduduk dan juga pengundi di Sungai Rambai? Alhamdulillah, Nana sangat gembira bila Nana tengok reaksi diorang semua positif. Alhamdulillah masih positif dan memang Nana memperkenalkan diri Nana memperkenalkan Nana dari mana, sebab ada yang confuse Nana masih pelajar diploma. Sebenarnya Nana merupakan graduan diploma UiTM Rembau. Tapi sekarang merupakan pelajar dan mahasiswa UiTM Shah Alam degree in broadcasting. Ya, maksudnya meneruskan pengajian di peringkat degree ya. Okey Nana, isu ketika menjadi aktivis Sri Kandi dan mahasiswa, mungkin isu-isu masyarakat yang kecil seperti untuk membawa anak-anak untuk belajar lebih baik, kegiatan masyarakat sosial dan sebagainya, tetapi nampaknya Nana berada di lapangan sekarang. Nampak depan mata kita ini antara isu besar para nelayan, tentang pendapatan punca pencarian mereka akibat pandemik mungkin yang mungkin terpaksa gantung bot ataupun tidak ke laut lagi. Bagi mungkin pesawah di Sungai Rambai itu, di parit-parit itu mungkin ada masalah tentang modal mereka dan sebagainya. Bagi IKS juga tapak-tapak perniagaan sukar nak dihidupkan semula. Jadi nampaknya isu dia semakin besar tu. Jadi besar. Apa tawaran Nana kepada mereka? Okey, alhamdulillah Nana telah berjumpa dengan mereka dan Nana telah mengambil maklum masalah-masalah yang mereka hadapi sebagai seorang nelayan. Tapi bukan sahaja nelayan, Nana juga mengambil tidak kiralah daripada segi umur, bangsa, kaum. Nana memang dah mengambil tahu isu mereka dan insya-Allah jika Nana terpilih sebagai wakil di sini, wakil rakyat di sini, Nana akan lakukan yang terbaik. Nana akan menggambling tenaga Nana, sepenuh tenaga Nana untuk rakyat Sungai Rambai. Apabila berinteraksi dengan mereka, mendengar denyut nadi mereka, isu kehidupan seharian mereka, apa yang menyentuh hati Nana untuk, kalau aku diberi peluang ni, aku akan lakukan sesuatu untuk generasi mereka? Yang maksudnya Nana sebagai seorang mahasiswa, Nana memang memahami sangat-sangat masalah keluarga yang mempunyai anak-anak yang belajar di rumah. So Nana memang tahu pentingnya internet dekat sini untuk kita tekankan, untuk kita tambah baikkan, untuk mereka belajar secara normal, secara maksudnya bila mereka belajar dengan baik, mereka punya pendidikan pun secara tidak langsung tidak akan ke belakang lagi. Mungkin ramai tak perasan Nana, saya mungkin tak ada masalah, saya orang Melaka kan, jiran sebelah je. Tetapi bagi orang yang nak mengenali Sungai Rambai N28 dan juga petang lagi mereka mengikuti dengan dekat kempen trail Nana. Jadi di mana sebenarnya Sungai Rambai ini dan apa keistimewaan yang mungkin tidak diangkat potensi sewajarnya? Mungkin itu juga mungkin yang akan menjadi hala tuju dan juga cita-cita Nana jika dipilih ke Dewan Undangan Negeri Melaka. Okey, di Sungai Rambai ni kita ada keistimewaan dia, iaitu di Laman Belia Sungai Rambai yang mempunyai sungai yang sangat jernih mengikut cuaca. Kalau macam sekarang kalau kita pergi memang nampak uniknya kehijauan dia. Lepas ni kita pergi. Uniknya kehijauan sungai tersebut, tapi hati-hati ada buaya. Ada buaya. Kita boleh pergi sambil sebab dia ada post kat Instagram lah kan. Dia adalah taman rekreasi.
So sambil-sambil kita boleh berjogging, Maksudnya berbasikal, beriadah. begitu indahnya Laman Belia ni kerana tiada pencemaran kan? Ya, tiada pencemaran. Memang sangat jernih. Lepas tu kita ada kolam pancing Sungai Rambai. Memang orang-orang sini memang tahulah spot yang terbaik kat situ. Kat sini memang banyaklah kolam pancing untuk rakyat Sungai Rambai. Lepas tu kita pun ada jeti nelayan sebatu Indah seperti sekali, seperti yang Encik Nazri lihat pada hari ini. Bagi anak-anak muda, Nana pastinya ini yang paling dekat dengan Nana kerana sebagai seorang mahasiswa masih muda, tetapi kita tahu juga Melaka ni seolah-olah dia macam dalam orang kata pun persinggahan antara Bandaraya Kuala Lumpur hinggalah ke Johor Bahru, apatah lagi Sungai Rambai. Sungai Rambai lebih 20 km ataupun hampir 30 km ke Bandaraya Melaka kan. Jadi supaya orang singgahlah, orang tak lalu je nak pergi ke Muar. Orang nak ke Muar, daripada Muar ataupun Johor nak ke Melaka, mesti juga singgah bermalam ke, duduk ke homestay ke, boleh memancing ke ataupun sebagainya. Jadi bagaimana orang kata pun produk-produk pelancongan, mungkin produk keluaran tempatan yang boleh Nana rasakan boleh berpotensi untuk dilibatkan dengan orang kampung dan dijual di negara kita Malaysia. Nana rasa Laman Belia Sungai Rambai adalah tempat yang terbaik untuk mereka kunjungi kerana seperti yang Nana cakapkan tadi, keunikan tersendiri yang Sungai Rambai ada. Keunikan air jernih, air memang nampak dalam, memang cantik lah. So Nana menggalakkan pelancong-pelancong dari luar untuk ke Laman Belia Sungai Rambai dan lihat sendiri keunikan yang Nana maksudkan sekarang ini. Macam Kuala Sebatu ini, adakah Nana rasa perlu juga dibangunkan produk-produk baru? Kerana kalau ke Melaka tu kita ada Muara Sungai Duyung, hebat dengan ikan bakar. Begitu juga di Umbai dan di kampung saya dengan medan ikan bakarnya di Pantai Siring. Tetapi nampaknya di Sebatu ni perlu ada rejuvenasi nampaknya. Betul. Ya, apa yang Nana rasa perlu diangkat untuk menggembeling potensi-potensi yang mungkin tidak disedari oleh masyarakat dan juga para nelayan di sini? Nana rasa pembangunan di sini kita perlu dinaikkan sebabnya kita pun tengok sini boleh jadi antara salah satu daya tarikan pelancong. Cumanya bila dah macam dah lama dibiarkan macam ni, so pelancong maybe tak datang dan tidak sangat ramailah ke sini. Tapi insya-Allah jika Nana terpilih sebagai wakil rakyat, Nana akan lakukan sebaik mungkin untuk menaikkan kawasan-kawasan di Sungai Rambai. Okay. Bagi pendidikan, ini juga antara yang dekat dengan Nana. Dan pastinya pendidikan hampiri dengan anak-anak muda dan juga para pelajar kita di Sungai Rambai. Selain daripada internet, itu satu nampak motor besar Nana untuk menambah baik jaringan internet di kampung Sungai Rambai ini ataupun di Don Sungai Rambai. Apa lagi yang Nana rasa bidang pendidikan yang perlu didedahkan kepada anak-anak muda Sungai Rambai? Nana rasa kemahiran perlu diterapkan dalam anak-anak muda di Sungai Rambai supaya mereka mahir dalam sesuatu bidang dan mereka boleh menggunakan kemahiran tersebut untuk pada masa akan datang. Ya. Bagi kaum ibu, kaum wanita pula, apa yang Nana rasa potensi yang perlu dilipat gandakan untuk mereka? Yalah, duduk rumah pun sambil-sambil tu boleh buat duit ke, buat kek ke, buat bahulu ke, buat kata pun perniagaan dalam talian. Adakah Nana dah jumpa kelompok-kelompok sebegini dan mungkin boleh diramaikan lagi? Okey, contohnya digital ekonomi yang seperti Nana cakapkan sebentar tadi, kita boleh menggunakan platform social media sekarang ni yang memang orang semua tengah pakai platform social media. So melalui platform social media mereka boleh menghasilkan digital ekonomi, iaitu seperti menjual barang-barang secara atas talian. Contohnya barang skincare, makeup ke, baju ke. So usahawan wanita ni kita boleh diutamakan melalui situ. Ya. Ini Sungai Rambai, dah banyak benda kita sentuh. Tapi bagi Nana melihat keseluruhan Pelaraya Negeri Melaka, Pakatan Harapan menampilkan ramai anak-anak muda kali ini di bawah umur 40 tahun. Jadi mengapa anak-anak muda ini perlu diberi peluang untuk berada di arus perdana politik Melaka? Seperti yang kita tahu, suara anak muda memang sangat kurang didengari buat masa sekarang. So bagi Nana, anak muda perlu terlibat sendiri dalam politik
untuk berada di sendiri, untuk menyuarakan sendiri anak muda punya hasrat, kebajikan anak muda, untuk menjaminkan kebajikan anak muda. Memang anak muda perlu terlibat secara tidak langsung dalam politik untuk membawa isu anak muda. Ya. Bagi Nana dalam politik, siapa idola sebenarnya? Siapa idola? Seperti yang semua orang tahu, Nana sangat-sangat mengidolakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Presiden Parti Keadilan Rakyat dan juga merupakan pengerusi Pakatan Harapan. Nana sangat-sangat suka akan agenda reformasi yang dibawa oleh beliau, dan Nana sangat-sangat terinspirasi dengan YB Nurul Izzah. YB Nurul Izzah yang merupakan ahli Parlimen Perkhidmatan PAUH, kerana beliau merupakan seorang wanita muda. Bagi ahli politik muda pula, selain daripada YB Nurul Izzah, siapa yang sentiasa menjadi kataupun idola Nana untuk kalau boleh satu hari nanti kalau diberi peluang saya nak jadi macam tu? Bagi ahli politik muda. Ahli politik muda. Nana merupakan Ketua Serikandi Keadilan Melaka sejak tahun lepas. So apa yang sangat-sangat dekat di hati Nana, orang itu merupakan saudari Rayyan Abdul Rahim, iaitu Kaukus Serikandi Keadilan Pusat. Beliau mengajar saya erti kuat, erti menghadapi pelbagai cabaran, macam mana nak tangani dengan profesional, dan beliau juga ajar saya bagaimana untuk kita berkhidmat untuk masyarakat walaupun kita tiada apa-apa, tapi bagaimana cara-cara yang terbaik untuk kita lakukan sesuatu kepada rakyat. Okey, mungkin soalan yang terakhir saya, pilihan negeri ini banyak cabaran. Bagi ahli politik atau calon seperti Nana tak boleh berkempen. Ada kempen-kempen melalui sosial media dan mungkin secara tidak rasmi. Tetapi untuk menarik minat ataupun penduduk Sungai Rambai, penduduk Melaka untuk kembali ke kampung, membuang undi, apa pesanan Nana kepada mereka? Supaya mereka jangan ambil mudah dengan menggadaikan masa depan 5 tahun ini. Supaya mereka mendapat pilihan yang terbaik untuk kerajaan yang akan dibentuk pada selepas 20 hari bulan. Pemimpin di tangan anda. So saya sangat-sangat berharap para pengundi Sungai Rambai turun padang, para pengundi di Melaka lah, khususnya di Sungai Rambai, turun padang sendiri untuk turun mengundi pada 20 November nanti. Jangan lupa saya Farzana Hayani Muhammad Nasir, calon dari Pakatan Harapan N28 Sungai Rambai, calon nombor 2. Ya, itu penutup yang baik, dan terima kasih Farzana Hayani Muhammad Nasir, calon N28 di Sungai Rambai. Dan sedikit sebanyak kita sudah mengenali latar belakang beliau, prinsip beliau dalam politik, pandangan beliau tentang politik, dan juga apakah aspirasi yang bakal dibawa jika dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Melaka selepas 20 hari bulan. All the best Nana. Thank you. Kita Terima kasih jemput Nana. Ingin melihat kejayaan bagi calon-calon muda seperti Farzana ini. Dan bagi anda penduduk di Sungai Rambai N28, turunlah beramai-ramai pada 20 hari bulan, dan jangan lupa untuk ajak juga ahli keluarga yang lain yang tinggal di luar daerah Sungai Rambai ataupun yang berada di Kuala Lumpur, baliklah untuk mengundi pada 20 hari bulan. Itu sahaja Melaka Memilih bersama saya Nazri Kahar di Kuala Sebatu ini, di N28 Sungai Rambai.